Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan mengenai kajian kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Disertakan nama ahli kumpulan. Nombor 1, pengenalan. Jenayah Kuala Putih merupakan jenayah yang dilakukan oleh seorang individu yang terhormat dan mempunyai status yang tinggi dalam pekerjaannya. Terdapat elemen penting dalam jenayah Kuala Putih iaitu melibatkan niat untuk melakukan perbuatan salah laku, melibatkan tindakan yang penuh tipu muslihat dan melibatkan penyembunyian tentang sesuatu secara berterusan. Nombor 2, latar belakang kajian kes. Assalamualaikum, nama saya Syamimi dan saya akan menceritakan dengan lebih lanjut tentang latar belakang kes Anwar Ibrahim ini. Pada 2 September 1988, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dirucutkan jawatan dari jawatannya pada ketika itu, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Hal ini berpunca dari perwatakannya yang meragukan dan tidak layak bagi mengas jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang seterusnya bagi menggantikan Dr. Mahathir Mohamad pada ketika itu. Faktor ini khusus menunjukkan berkaitan dengan faktor kredibiliti, ekonomi dan politik. Walau bagaimanapun, kenyataan media antarabangsa yang telah melaporkan peristiwa ini berbeza dengan kenyataan yang dinyatakan Mahathir. Kenyataan media antarabangsa membangkitkan isu pemecatan Anwar sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan berpunca dari perbezaan pendapat tentang dasar ekonomi dengan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad yang bertujuan untuk membaiki ekonomi Malaysia yang dilanda krisis ekonomi Asia bermula dalam bulan Julai 1997. Dr. Mahathir tidak bersetuju dengan laporan media tersebut kerana bagi beliau perbezaan pendapat dengan Anwar Ibrahim boleh dijadikan perbahasan yang sihat di dalam kabinet. Pada bulan Julai 1998, Anwar Ibrahim dikatakan berada di barisan hadapan bagi melancarkan kempen pembaharuan politik dalam UMNO. Pada masa yang sama, Anwar mengadakan perhimpunan untuk mendapatkan sokongan bagi usaha reformasi, mendakwa Dr. Mahathir paranoid dan tidak akan menukar UMNO dengan pantas. Sebaliknya, Dr. Mahathir Mohamad telah mengambil langkah untuk menghentikan usaha itu dengan melancarkan kempen anti-nepotisme di peringkat tertinggi kerajaan. Akibatnya, semasa persidangan UMNO, Anwar Ibrahim telah dipecat dan diberi pilihan untuk bersara ataupun digugurkan daripada parti. Seorang lelaki tampil beberapa hari kemudian mendakwa telah diliwat 15 kali oleh Anwar Ibrahim. Serentak dengan itu, seorang peniaga mengatakan Anwar cuba mengikat isterinya dan membuat laporan. Sukumar Darmawan, abang angkat dan penasihat Anwar Ibrahim, Munawir Anis, dijatuhkan hukuman penjara 6 bulan kerana membenarkan diri mereka diliwat oleh Anwar. Anwar pula menggambarkan tindakan itu sebagai cubaan Dr. Mahathir Mohamad untuk memburuk-burukkan beliau. Anwar telah dicadangkan ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri akibat tindakannya terhadap Perdana Menteri. Penegasan beliau hanya menambahkan syak wasangka bahawa beliau mempunyai kaitan dengan pertubuhan subversif di luar Malaysia dan menimbulkan ancaman kepada keselamatan negara. Kerana kekurangan bukti, Anwar menyangkal pertuduhan itu. Penahanan ke atas Anwar Ibrahim membawa kepada 21 pendakwaan termasuklah rasuah, sogokan, salah guna kuasa, pengkhianatan dan salah laku seksual. Sekian, terima kasih daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fatin Aisyah Izzati binti Mak Azhari, nombor matrik 12126670. Saya akan menyambung mengenai latar belakang kajian kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada 29 September dan 5 Oktober 1998, Anwar telah hadir ke mahkamah dalam keadaan mata lebam dan memakai pendekap leher yang dipercayai akibat serangan fizikal yang dilakukan Ketua Polis Negara sewaktu beliau dalam siasatan. Pada November 1998, Anwar Ibrahim telah dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan rasuah bagi melindungi salah laku seksnya dan didakwa di bawah Seksyen 2-1 Ordinan 22 Kuasa-Kuasa Perlu Darurat 1970 yang akan dikenakan hukuman maksimum penjara 14 tahun atau denda sebanyak RM20,000 atau kedua-duanya sekali jika disabitkan bersalah. Ketua Polis Negara Rahim Nur telah memohon maaf dan didenda sebanyak RM2,000 serta penjara selama 2 bulan setelah didapati bersalah melakukan serangan fizikal terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim telah dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun atas kesalahan rasuah pada 14 April 1999 dan dijatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun pada 8 Ogos tahun 2000 atas kesalahan salah laku seksual. Pada 12 Mei 2001, 5 tuduhan terhadap Anwar telah digugurkan oleh pihak pendakwa raya disebabkan kekurangan bukti, iaitu 4 dakwaan menyiwat dan 1 kes rasuah.
Keputusan telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi Persekutuan pada 2 September 2004 untuk membebaskan beliau daripada dakwaan salah laku seksual iaitu meliwat kerana kekurangan bukti. Yang ketiga, kesalahan yang dilakukan. Assalamualaikum, nama saya Wan Nur Atirah binti Wan Ibrahim, nombor matrik 1212733. Kesalahan rasuah yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penahanan ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membawa kepada 21 pendakwaan menentang beliau, termasuklah rasuah, sogokan, salah guna kuasa, pengkhianatan dan salah laku seksual. Pada 14 April tahun 1999, Datuk Seri Anwar telah dijatuhkan hukuman penjara 6 tahun atas kesalahan rasuah dan pada 8 Ogos tahun 2000 pula, beliau telah dijatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun atas kesalahan salah laku seksual. Namun begitu, pada 12 Mei tahun 2001, 5 tuduhan jenayah ke atas Datuk Seri Anwar telah digugurkan oleh pihak pendakwa raya kerana kekurangan bukti. Tuduhan tersebut termasuklah 4 dakwaan meliwat di bawah Seksyen 377B Kanun Keseksaan dan 1 kes rasuah dan salah guna kuasa mengikut Seksyen 2/1 Ordinan Nombor 22 Kuasa-Kuasa Perlu Darurat 1970. Pada 2 September 2004, Mahkamah Tinggi Persekutuan telah membuat keputusan membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada dakwaan salah laku seksual itu meliwat kerana kekurangan bukti. Pada 24 Mei 1995, sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi anggota pentadbiran, beliau telah melakukan perbuatan rasuah berkaitan dengan siasatan Badan Pencegah Rasuah ke atas Setiausaha Sulit Encik Muhammad Azmin bin Ali yang disyaki telah menerima rasuah sehingga mengumpulkan harta yang tidak munasabah dibandingkan dengan pendapatannya, iaitu telah campur tangan dalam siasatan dan telah mempengaruhi Datuk Syafi bin Yahya, Ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah untuk menutup siasatan kes tersebut sehingga bertentangan dengan prosedur siasatan Badan Pencegah Rasuah tanpa merujuk kepada pendakwa raya. Dan dengan perbuatan beliau itu, Encik Muhammad Azmin bin Ali telah dilindungi daripada tindakan atau prosedur yang bersifat jenayah dan oleh yang demikian, beliau telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 2/1 Ordinan Nombor 22 Kuasa-Kuasa Perlu Darurat 1970. Saya Aufa binti Muhammad Khudari, nombor matrik 1213052. Seterusnya, pada 12 Ogos 1997 sehingga 18 Ogos 1997, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berjawatan sebagai anggota pentadbiran iaitu Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan telah melakukan rasuah di kediaman rasmi Timbalan Perdana Menteri dengan mengarahkan pengarah cawangan khas Polis Diraja Datuk Muhammad Said bin Awang dan pengarah cawangan khas 2 Polis Diraja Malaysia untuk mendapatkan pengakuan bertulis daripada Azizan bin Abu Bakar bagi menafikan kesalahan beliau iaitu salah laku seks dan liwat terhadap Azizan bin Abu Bakar dan melindungi diri beliau daripada sebarang tindakan dan prosiding yang bersifat jenayah. Akhirnya, Azizan bin Abu Bakar memberi pengakuan bertulis kepada Perdana Menteri pada 18 Ogos 1997 seperti mana yang diarahkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seterusnya, pada 27 Ogos 1997, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjawat jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan telah melakukan perbuatan rasuah di mana beliau telah mengarahkan sekali lagi Datuk Muhammad Said bin Awang, pengarah cawangan khas, dan Amir bin Yunus iaitu Timbalan pengarah cawangan khas 2 Polis Diraja Malaysia untuk menggesa Azizan bin Abu Bakar supaya memberi kenyataan umum bertulis bagi menafikan salah laku mereka dan liwat yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tujuan melindungi dirinya daripada sebarang tindakan dan prosiding yang bersifat jenayah. Dan akhirnya, Azizan bin Abu Bakar
telah memberikan kenyataan bertulis seperti mana yang diarahkan dan terbukti Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 2/1 Ordinan Nombor 22. Nombor 4, kesan-kesannya terhadap individu dan masyarakat. Ferdinand binti Badrul Munir, nombor matrik 1212349, terdapat 4 kesan rasuah terhadap individu dan masyarakat. Yang pertama, individu yang melakukan ataupun terlibat dengan rasuah akan kehilangan pekerjaan. Hal ini adalah kerana apabila seseorang individu tersebut didapati mengerjakan aktiviti yang berunsurkan rasuah, ia menunjukkan bahawa berlakunya ketidakjujuran dalam sesuatu pekerjaan dan juga terhadap dirinya sendiri. Malah, ia juga menjatuhkan air muka individu tersebut. Yang kedua, individu tersebut dijatuhkan hukuman yang setimpal atas kesalahan yang dilakukan. Sebagai contoh yang dapat kita ambil daripada kajian ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana mahkamah menjatuhkan hukuman selama 5 tahun di atas kesalahan kes liwat yang melibatkan 5 orang lelaki. Yang ketiga, merupakan masyarakat yang terlibat dengan ketidakadilan oleh kerana pihak yang terlibat dengan rasuah. Sebagai contoh, hak-hak orang yang memerlukan ditindas tanpa belas kasihan. Akhir sekali, kes rasuah ini akan menambahkan beban terhadap orang susah. Hal ini adalah kerana apabila orang yang kurang bernasib baik akan merasakan beban dan dipinggirkan oleh pihak yang berkuasa. Nombor 5, pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nishamini binti Zahri. Antara pengajaran yang saya dapat simpulkan daripada kajian kes Anwar Ibrahim ini adalah, pertama, kita mestilah mengamalkan sikap integriti dalam diri agar tidak berlaku isu rasuah dalam kelompok masyarakat. Yang kedua, integriti pemimpin membentuk integriti rakyat. Oleh itu, penting bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Yang ketiga, kita haruslah menghentikan rasuah dengan memupuk sikap integriti kerana rasuah akan merosakkan masa depan negara. Yang keempat, antara cara untuk kita menguatkan integriti adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa disebabkan kes melibatkan rasuah ini, kita telah pun kehilangan seorang pemimpin yang berkebolehan untuk memajukan negara. Sekian, Terima kasih.